Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi bersama dalam mendengar dan membaca sabdaan junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab hadis yang telah disusun oleh Imam Tirmizi dalam kitab yang lebih terkenal dengan panggilan Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Dan kita telah tiba pada tajuk besar yang ke-39 di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk Abwabul Iman, hadis-hadis yang berkenaan tentang iman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bab yang pertama Imam Tirmizi membawakan tajuk Umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah maksud sabdaan ini? Riwayat 2603, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu, aku telah diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faiza, apabila qaluha, mereka mengucapkan la ilaha illallah, asamu, maka terpelihara mereka minni, daripadaku, dima'ahum, darah dan nyawa mereka, wa amwalahum, harta benda mereka, illa bihaqqiha, kecuali jika berlaku hak yang menjadikan mereka boleh dijatuhkan hukuman, wa hisabuhum 'ala Allah." Dan kalaulah ada orang kata dia masuk Islam, dia ucap la ilaha illallah bukan bersungguh-sungguh, maka sabda Nabi tidak diambil kira. Wa hisabuhum, adapun perhitungan mereka adalah ditentukan oleh Allah. Kita hanya menghukumkan berdasar kepada yang zahir. Kita hanya menghukumkan kepada berdasar yang zahir. Adapun apakah isi hati manusia, sama ada dia benar-benar beriman ataupun tidak, maka itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Abu Sa'id, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Apakah maksud wa hisabuhum 'ala Allah? Lihat kepada sahara pada baris yang pertama, maksudnya adalah aima yasturun, apa yang mereka sembunyikan dalam hati daripada kekufuran, maksiat dan sebagainya. Riwayat 2604, teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wastukhlifa, dan dilantik Abu Bakar sebagai pengganti selepas kewafatan baginda, kafara, maka telah kufur, man kafara, mereka yang kufur daripada kalangan bangsa Arab. Maka banyak yang murtad, banyak yang kufur selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah, faqala Umar bin Al-Khattab, maka telah berkata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, kaifa nuqatilun nas, bagaimana kita nak memerangi semua manusia, terutamanya orang yang tak nak bayar zakat. Wa qad qala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia selagi mana mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala, dan barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, asama, maka terpelihara daripadaku harta dan nyawa mereka kecuali dengan haknya, wa hisabuhu, dan perhitungan dalaman mereka adalah terserah kepada Allah. Faqala Abu Bakar, kerana pada waktu itu ada orang yang tak nak bayar zakat, mereka enggan.
Mereka kata kami solat, kami puasa, kami haji dan sebagainya, tapi zakat je kami tak nak. Yang lain semua kami nak buat. Maka pada waktu itu Abu Bakar nak memerangi mereka. Mereka enggan, mereka menolak kewajipan zakat. Maka Umar bin Khattab kata, wahai Abu Bakar, mereka ini ucap la ilaha illallah. Nabi kata, kalaulah dah ucap la ilaha illallah, maka pada waktu itu terselamat nyawa dan harta mereka. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, wallahi demi Allah, la uqatilanna, pasti dan pasti aku akan memerangi man, seseorang yang farraqa, membezakan baina salati waz zakah, di antara salat dan zakat. Sebab kedua-duanya adalah rukun Islam. Solat rukun Islam, zakat rukun Islam. Lalu kalaulah ada orang kata dia nak solat, dia tak nak zakat, maka orang tersebut dah terkeluar daripada Islam, walaupun pada waktu itu dia solat. Fa inna zakah, kerana zakat adalah hak pada harta. Sabda Nabi SAW, apa kata Abu Bakar? Wallahi demi Allah, lau mana'uni, kalaulah mereka enggan untuk memberi kepadaku iqalan, tali ikatan unta yang mereka pernah bagi kepada Nabi SAW sewaktu nak bayar zakat. Maksudnya kalaulah mereka kurangkan kadar yang sedikit pun daripada harta zakat. Zaman Nabi mereka bayar zakat unta, zakat binatang dengan tali. Zaman aku mereka kata tak nak bayar unta, dia tak nak bayar tali. Mereka cuba nak mengurangkan sesuatu walaupun kecil dan nampak remeh berbanding apa mereka pernah bagi pada zaman Nabi. Sabda Nabi, aku akan perangi mereka. Laqataltuhum, akan ku perangi mereka di atas keengganan mereka. Maka berkata Umar bin Khattab, maka demi Allah, ma huwa, tidaklah itu kecuali aku telah melihat bahawa sesungguhnya Allah syaraha, telah mencerahkan, telah membuka dada Abu Bakar untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat. Fa'araftu, maka aku ketahui bahawa sesungguhnya Abu Bakar berada di atas kebenaran. Baca hadis ini. Jelas tak hadis tadi? Kita dah pernah baca dah hadis ni. Baca hadis hadisun. Terus riwayat yang seterusnya, bab yang seterusnya berkenaan tentang umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan pada bab ini ada penambahan wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan salat. Lalu orang yang tak nak mendirikan salat, maka dalam sebahagian riwayat menyebut mereka ini boleh diperangi kalaulah mereka enggan solat, ingkar solat dan tidak mahu untuk solat. Riwayat 2605. Terus maka ada penambahan lafaz pada perkataan hadis ini. Terus maka ada penambahan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Nabi SAW, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mereka bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa an yastaqbilu qiblatana, dan hendaklah mereka menghadap ke arah kiblat kami, wa ya'kulu dhabihatana, dan mereka makan daripada binatang sembelihan kami, maksudnya mereka menjaga halal dan haram, wa an yusallu salatana, dan hendaklah mereka mendirikan salat seperti salat kami, fa idza fa'alu, maka apabila mereka buat semua ini, hurrimat, maka terpeliharalah dan haramlah ke atas kami pada waktu itu nyawa dan darah mereka, harta benda mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak-hak yang dibenarkan, dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Apakah sebab-sebab yang dibenarkan walaupun dah masuk Islam? Contohnya murtad, maka pada waktu itu dibenarkan untuk menghukum mereka. Berzina dalam keadaan musad, sudah berkahwin, maka pada waktu itu dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman dan membunuh manusia lain dengan sengaja.
Maka sabda Nabi, lahum, maka adalah untuk mereka apa jua hak untuk orang Islam, dan pada waktu itu wa alaihim, dan ke atas mereka apa jua yang wajib ke atas umat Islam. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Muaz bin Jabal dan Abu Hurairah. Hadza hadisun. Bab yang ketiga menerangkan Islam itu rukunnya ada 5. Kalaulah seseorang itu mengingkari dan menolak salah satu daripada 5 rukun ini, maka terkeluar dia daripada Islam. Dan ini nak menyokong pandangan Abu Bakar yang pada waktu itu memerangi orang yang enggan membayar zakat. Sebab bila mereka enggan membayar zakat, menolak kewajipan zakat, maka pada waktu itu mereka telah terkeluar daripada Islam. Riwayat 2606 terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunia, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan melakukan ibadah haji di Baitullah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Teruskan. Wa qad ruwiya. Maka dibawakan 2 sanad yang menerangkan bahawa hadis ini disokong oleh beberapa sanad yang lain. Bab yang keempat berkenaan tentang wasafa Jibril, penerangan Jibril kepada Nabi berkenaan tentang iman dan Islam. Hadis ini kita dah biasa dengar ketika mana baca Riyadhus Salihin, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah dan sebagainya. Riwayat 2607 terus. Daripada Yahya bin Ya'mur rahimahullah, beliau berkata, awwalu man takallama, orang yang mula-mula sekali mempertikaikan, bercakap, mempertikaikan tentang takdir adalah orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Qala, maka berkata Yahya bin Ya'mur, kharajtu, lalu aku telah keluar bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari sehingga kami telah tiba di Madinah. Fakulna, maka kami berkata, laulakina, kalaulah kita boleh bertemu dengan seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi, fasa'alnahu, maka kami bertanya kepadanya, amma, tentang perkara yang berlaku berkenaan tentang golongan-golongan yang mengingkari takdir, yang mana mereka pada waktu itu tidak menerima takdir. Falaqinahu, maka kata Yahya bin Ya'mur, maka kami telah berjumpa dengannya, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wahuwa kharijun, dan pada waktu itu beliau sedang keluar daripada masjid. Qala, berkata Yahya bin Ya'mur, faktanaftuhu, lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, maksudnya ahatu bihi min jawanibih, maka daku telah mengelilinginya bersama dengan temanku. Maka aku berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya ada sekelompok manusia yang mana mereka membaca Al-Quran, wa yatakaffaruna al-ilm, dan mereka mencari dan mengkaji ilmu. Mereka sangat suka mengkaji ilmu. Namun wa yaz'umun, mereka mendakwa bahawa tidak ada yang dipanggil sebagai takdir. Wa annal amra, dan semua perkara berlaku secara unfun, secara baru dan semula jadi. Tak ada yang dipanggil takdir. Ini kepercayaan mereka. Semuanya berlaku pada waktu itu dengan 100% ikhtiar manusia. Tidak ada yang dipanggil ketentuan Allah. Ini pandangan mereka. Padahal baca Quran, pengkaji ilmu dan sebagainya.
wa anna al-amra unfun. Qal, maka berkata Abdullah bin Umar, fa idza laqita haula, apabila kamu jumpa dengan orang seperti itu, fa akhbirhum, maka maklumkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya aku bariun, berlepas diri daripada mereka, dan sesungguhnya mereka minni bura'a, berlepas diri daripadaku. Maksudnya tidak ada kaitan. Mereka ini bukan saudara se-Islam bila mereka menolak takdir. Walladhi yahlifu bihi Abdullah, walladhi, dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan zat tersebut, kalaulah sekiranya salah seorang daripada mereka membelanjakan seperti bukit Uhud emas sekalipun, maka bila zalika, tidak akan diterima sedekah tersebut daripadanya, sebab dia dah terkeluar daripada iman. Sebab salah satu daripada rukun iman adalah beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Lalu ditolak amalan dia, walaupun banyak macam mana sekalipun amalan dia, sehinggalah sabda kata Abdullah bin Umar, dia beriman dengan takdir yang baik dan juga yang buruk. Qala thumma ansha'a yuhaddith, kemudian Abdullah bin Umar mula berbicara. Faqala, maka beliau berkata, telah berkata Umar bin Khattab ayahku, bahawa kami pernah duduk di sisi Nabi SAW, maka telah datang seorang lelaki, syadidu bayadu thiyab, sangat-sangat putih pakaian dia, syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura, tidak kelihatan atasnya kesan daripada permusafiran, namun tidak ada seorang pun daripada kami mengenalinya. Maksudnya nak kata orang tempatan tak ada siapa kenal, nak kata orang luar pakaian dia bersih, rambut dia bersih, tak ada debu, tak ada apa. Maka semua para sahabat pelik. Fa'alzaqa, maka dia telah merapatkan lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah itu iman? Maka sabda Nabi, apakah itu iman? Antu'mina billah, bahawa kamu beriman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, rasulnya, dan kemudian hari kebangkitan, serta takdir yang baik dan buruk. Maka inilah rukun iman yang kita biasa dengar. Kemudian bertanya lagi orang ini kepada Nabi, faman Islam, maka apa pulakah itu Islam? Maka sabda Nabi SAW, Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, kamu memberi penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjul baiti, menunaikan ibadah haji di Baitullah, wa saumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka inilah 5 rukun Islam. Maka Jibril ataupun orang ini bertanya lagi, apa pula ihsan? Maka sabda Nabi, an ta'budallah, bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu boleh melihatnya. Fa illam takun tarah, maka jika kamu tidak boleh melihat Allah dalam salat, maka hendaklah sedar yang Allah sentiasa melihat kamu. Fa innahu yaraka. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata Umar bin Khattab, fi kulli zalika, pada setiap pertanyaan dia, maka orang ini menjawab sadaqta, benar, betul, benar, betul. Maka para sahabat makin bertambah hairan. Kata para sahabat, fata'ajjabna, maka kami berasa hairan dengan dia, yang mana dia bertanya soalan kepada Nabi dan dia sendiri membenarkan soalan-soalan yang ditanya, seolah-olah dia dah tahu dah jawapan. Maka kemudian orang ini bertanya lagi, famatas sa'ah, bila kiamat? Maka Nabi SAW bersabda, mal mas'ul, tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat bi'a'lama, lebih mempunyai pengetahuan daripada orang yang sedang bertanya. Jibril pun tak tahu, Nabi SAW pun tidak tahu. Kemudian orang ini bertanya lagi, fama amaratuha, maka apakah alamat-alamat dia? Maka berkata malaikat ini, antalidal amatu rambataha, seorang wanita melahirkan tuannya, wa antaral hufah, dan seorang yang pada waktu itu asalnya al-hufah, berkaki ayam, al-urah, tidak berpakaian, al-alah, sangat miskin, ri'a asyad, pengembala kambing, yatatawalun, mereka berlumba-lumba, bermegah-megah dalam membina bangunan dan juga membina pada waktu itu bangunan yang tinggi, bangunan pencakar langit. Berkata Umar, Nabi SAW telah bertemu denganku selepas daripada peristiwa tersebut lebih kurang 3 hari.
Maka Nabi berkata, wahai Umar, adakah kamu tahu siapa orang yang datang bertanya tempoh hari? Kata Umar bin Khattab, tidak tahu wahai Nabi. Maka sabda Nabi, zaka Jibril, itulah Jibril telah datang untuk mengajar kepada kamu urusan agama kamu. Wabi ilaihi qala hadatsana. Terus jelas ke jelas? Terus ini semua riwayat-riwayat yang berbeza sanad namun lebih kurang sama matanya. Terus ini semua sanad-sanad yang berbeza namun matan hadisnya lebih kurang sama. Bab yang kelima berkenaan tentang idafatil faraid. Menambah ataupun menjaga amalan fardu. Menjaga amalan fardu itu adalah meningkatkan iman. Ifadatil faraidi ilal iman. Melakukan, menjaga amalan yang fardu, meningkatkan iman, menambahkan iman. Bila kita jaga amalan, maka iman sebenarnya bertambah. Bila kita abaikan amalan yang fardu, maka iman akan menjadi lemah. 2608. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang wafdu, satu wafat, satu rombongan utusan Abdul Qais kepada Nabi SAW. Maka mereka berkata, inna hadzal hayy, sesungguhnya kelompok ini daripada kabilah Rabi'ah, walasna, dan tidaklah kami, nasilu, boleh sampai berjumpa dengan kamu, kerana ada kabilah Rabi'ah yang menghalang, kecuali hanya pada bulan-bulan haram. Sebab orang Arab pada bulan haram daripada zaman jahiliyah, mereka tidak menumpahkan darah. Famurna, maka memandangkan dia tak boleh datang selalu, maka mereka minta kepada Nabi untuk memberikan sesuatu yang mereka boleh berpegang dengan perkara tersebut. Wa nad'u ilaihi man wara'ana, dan kami boleh mengajak kepada kebaikan ini orang-orang yang tinggal di belakang kami. Maka sabda Nabi SAW, amurukum, aku perintahkan kamu untuk menjaga 4 perkara. Yang pertama, untuk menjaga iman kepada Allah. Dan kemudian baginda menerangkan bahawa iman kepada Allah itu adalah syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, yang kedua menjaga salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Dan yang keempat, wa an nu'addu, dan hendaklah kamu pada waktu itu membayar zakat 1/5 daripada apa yang kamu perolehi dan dapat. Wabi ilaihi qala hadatsana. Terus siapakah nama Abu Jamrah perawi? Namanya Nadhr bin Imran. Terus waqad rawah, adakah kamu tahu? Nabi tanya, kamu semua tahu tak apakah itu iman? Apa itu iman? Maka Nabi menjawab, iman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan penyaksian bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Terus sami itu okey, sekejap, berhenti sekejap. Saya nak ke belah sekejap.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat nombor berapa tadi? 2609. Okey. Bab yang ke-6 yang mana berkenaan, atas sudah baca kan? Bab yang ke-6 berkenaan tentang istikmalul iman, kesempurnaan iman. Apakah amalan-amalan yang menggambarkan kesempurnaan iman? Waziyadati wan nuqsan, dan iman ini dia boleh bertambah dan berkurang. Kalaulah seseorang itu iman dia kuat, maka amalan yang besar, yang nampak berat, payah, dia boleh lakukan. Kalaulah seseorang itu iman dia lemah, maka amalan-amalan yang kecil pun pada waktu itu dia tidak mampu untuk lakukan. Maka dibincangkan tentang kesempurnaan iman dulu. Apakah tanda iman yang sempurna? Riwayat 2609, teruskan. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya daripada kesempurnaan iman, inna min akmalil mu'minina imana. Apakah tanda kesempurnaan iman? Dalam hadis ini sebut dua. Yang pertama, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlak dia. Lagi baik akhlak seseorang, lagi sempurna iman seseorang. Dan yang kedua, wa altafuhum, dan kelembutan seseorang itu dalam melayani keluarga dia. Maka seseorang yang pada waktu itu tidak berlaku baik kepada keluarga, menggambarkan pada waktu itu tidak sempurna iman dia. Iman dia tidak sempurna. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Terus waqad rawah. Lalu Abdullah bin Yazid adalah radhi, adalah pada waktu itu saudara susuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus Pak Abu Kilabah namanya adalah Abdullah bin Zaid al-Jurmi. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ibnu Abi Umar. Terus maka kata Ayub As-Sakhtiyani, demi Allah Abu Kilabah adalah seorang ulama faqih yang zawil albab, sangat cerdik, sangat pandai. Riwayat 2610. Terus daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas, telah berkhutbah kepada orang ramai. Fawa'adhahum, maka Nabi telah menasihati mereka. Kemudian baginda bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, wahai para ibu, tasaddaqna, perbanyakkanlah bersedekah. Fa innakunna, kerana sesungguhnya kamu adalah antara yang paling ramai memasuki neraka. Kita dah terangkan apakah maksud aktsaru ahlin nar. Maka berkata salah seorang daripada kalangan wanita yang hadir walimah, dan mengapakah perkara itu wahai Rasulullah? Kenapa ramai wanita masuk ke dalam neraka? Maka sabda Nabi, likathrati la'nikunna, kerana banyaknya kamu melaknat. Banyak melaknat, banyak mendoakan yang buruk, banyak pada waktu itu terlepas cakap benda yang tidak elok. Yakni dan yang dimaksudkan adalah wa kufrikunnal ashir, bagaimana kamu tidak menghargai pada waktu itu suami dan juga keluarga. Wa kufrikunnal ashir, maka lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, ay az-zawj, dan kamu tidak menghargai pada suami. Tidak menghargai pada suami. Apa maksud tidak menghargai? Sahara baris yang ketiga, tajhadna ni'mataz zawj, kamu mengingkari pada waktu itu jasa ataupun kebaikan suami. Wa yastadillu bitawa'ud bin nari ala kufri, dan sebagainya. Terus maka sebab itu Nabi sebut perbanyakkanlah bersedekah. Kemudian sabda Nabi, wa ma ra'aitu, dan tidaklah aku melihat daripada seseorang yang tidak sempurna akal dan agama,
aghlaba, boleh mengalahkan, li zawil albab, orang-orang yang cerdik pandai, wa zawil ra'i, dan orang-orang yang pada waktu itu hebat dalam pemikiran, min kunna, daripada para wanita. Maksudnya wanita ini walaupun pada waktu itu disebut sebagai orang yang tak sempurna agama. Apakah maksud tak sempurna agama? Pada waktu haid mereka tak boleh solat, tak boleh puasa dan sebagainya. Namun walaupun begitu, aghlab, mereka dengan mudah boleh mengalahkan para suami yang pada waktu itu digelar cerdik, pandai dan sebagainya. Maka berkata seorang wanita daripada kalangan yang hadir, wa ma nuqsanu aqliha wa diniha, apakah yang Tuan masukkan dengan akal yang tidak sempurna, apa kepandaian yang tidak sempurna dan agama yang tidak sempurna? Maka sabda Nabi, syahadatu mra'atain, dalam Islam dua orang wanita punya penyaksian adalah menyamai dengan penyaksian satu lelaki. Pada waktu itu dua orang wanita menyamai penyaksian seorang lelaki. Wa nuqsanu dinikunna, dan kekurangan pada agama bermaksud adalah al-haidah, apabila datangnya haid. Maka pada waktu itu tidak boleh beribadah salah seorang daripada kamu untuk tempoh 3 ataupun 4 hari. Hati-hati sini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2611. Terus ngantuk dia main. Di mana tadi? Pergi mana? Makan. Tak puasa. Hai semua, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hai. Okey dah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih daripada 70 baban, 70 pintu. Lebih mempunyai daripada 70 cabang. Banyak cabang iman. Fa'adnaha, maka tanda seseorang itu mempunyai selemah-lemah iman. Imatatul adha, dia akan mengalihkan perkara sesuatu yang menyakitkan manusia daripada jalan. Ini tanda iman. Bila nampak sesuatu yang mengganggu jalan, yang boleh memudaratkan orang di jalan, kalaulah dialihkan benda itu, maka itu adalah tanda selemah-lemah iman. Wa arfa'uha, dan setinggi-tinggi tingkatan iman adalah penyaksian ucapan la ilaha illallah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh Suhail bin Abi Salih daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah. Wa rawa Umarah, baca. Maka ada riwayat yang lain datang dengan perkataan 64. Ada riwayat datang dengan perkataan lebih daripada 70. Terus wabi ila qala hadatsana. Bab yang seterusnya, sifat malu pun sebahagian daripada iman. Malu yang bagaimana? Malu yang mencegah manusia daripada maksiat dan dosa. Sebab itu lihat Sahara baris yang pertama, wal muradu bi al haya'ul imani wa huwa khuluq, ianya adalah sikap yang nak menghalang minal fi'lil qabih, daripada perbuatan keji disebabkan iman. Adapun malu yang pada waktu itu malu nak bertanya, malu pada waktu itu nak belajar, itu bukan malu yang terpuji. Malu yang terpuji yang sebahagian daripada iman adalah malu yang menghalang manusia daripada maksiat dan dosa. Riwayat 2612, teruskan. Nabi SAW telah melewati seorang lelaki, wahwa yang itu, yang sedang memberi nasihat kepada saudaranya tentang sifat malu. Maka sabda Nabi SAW, al-haya'u minal iman, ya, sifat malu sebahagian daripada iman. Berkata Ahmad bin Mani dalam hadisnya, sesungguhnya Nabi SAW telah mendengar seseorang lelaki memberi nasihat kepada saudaranya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lain daripada Abu Hurairah. Bab yang ke-8 berkenaan tentang kemuliaan salat. Tentang kemuliaan salat. Terus hurmah maksudnya kemuliaan. Terus
Maka Muaz bin Jabal berkata, aku telah bersama dengan Nabi SAW di dalam satu permusafiran. Fa asbahtu, maka aku telah berpagi pada satu hari dekat dengan baginda. Wa nahnu nasir, dalam keadaan kami sedang berjalan. Maka aku bertanya, wahai utusan Allah, akhbirni, maklumkan kepadaku dengan satu amalan, yudkhilunil jannah, yang boleh menjadikan aku masuk ke dalam syurga, wa yubaiduni, dan menjauhkan aku daripada neraka. Maka Nabi bersabda, laqad sa'altani, demi sesungguhnya kamu telah bertanya kepadaku, an azim, tentang sesuatu perkara yang besar. Namun walaupun ianya besar, wa innahu layasirun, ianya akan menjadi mudah ke atas orang yang Allah mempermudahkan mereka untuk melakukannya. Apakah perkara yang kalau jaga menjadikan manusia itu selamat daripada neraka masuk syurga? Yang pertama, sebenarnya rukun Islam. Jaga betul-betul perintah Allah pada rukun Islam. Ta'budullah, sembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wa tuqimus salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji di Baitullah. Kemudian bersabda lagi Nabi, ala adulluka, mahukah aku habarkan kepada kamu kepada pintu-pintu kebaikan. Maksudnya kalaulah kamu jaga 3 amalan ini, mudah untuk kamu buat amalan baik yang lain. Kalaulah jaga 3 amalan ini, mudah untuk kamu melakukan perkara baik yang lain. Apakah pintu-pintu kebaikan ini? Sabda Nabi, as-sawmu junnah, puasa sunat itu merupakan perisai. Was-sadaqah, banyakkan bersedekah, itu memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Dan yang ketiga, wasalatul rajuli min jawfil lail, salatnya seseorang itu pada waktu tengah malam. Kemudian Nabi membaca ayat, tatajafa junubuhum, telah menjarakkan bahagian sisi badan mereka daripada tempat pembaringan, dalam keadaan mereka menyeru Tuhan mereka. Dan Nabi baca sehinggalah hujung ayat Ya'malun, surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Kemudian Nabi bertanya lagi, ala ukhbiruka, mahukah aku habarkan kepada kamu bi ra'sil amri kulli, tentang asas kepada kesemua perkara. Apakah asas Islam? Asas semua perkara. Wa amudihi, dan tiang yang menyokong pada waktu itu untuk menguatkan agama. Wa zirwati sanami, dan juga puncak agama. Asas, kemudian penyokong yang menguatkan dia, dan juga yang paling atas. Apakah ketiga-tiga? Maka berkata Muaz bin Jabal, bahkan wahai Rasulullah, sabda Nabi, asas kepada segala perkara adalah Islam. Kalaulah tak ada Islam, Allah tak terima amalan. Wa amuduhu, dan yang menjadi tiang yang menguatkan Islam adalah solat. Tak ada solat, Islam itu lemah, dan pada waktu itu tidak ada kekuatan. Dan apakah puncak? Apakah pada waktu itu yang paling tinggi? Dan puncak kepada agama adalah al-jihad, pengorbanan dan susah payah. Orang yang tak mahu melakukan pengorbanan dan susah payah, dia tidak akan sampai kepada puncak pengorbanan, puncak agama. Kemudian Nabi bersabda lagi, mahukah aku khabarkan kepada kamu bimilaki, tentang perkara yang boleh menguatkan semua ini. Maka berkata Muaz bin Jabal, bahkan wahai Rasulullah, fa akhadha bilisani, maka Nabi telah memegang lidah baginda. Qala, bersabda, kuffa, tahanlah, alaika, lazim dan wajibkanlah ke atas diri kamu, hadza, lidah ini. Maksudnya jaga lidah, itu adalah penguat kepada segala amalan kamu yang lain. Maka berkata Muaz bin Jabal, wahai Nabi Allah, wa inna, dan adakah sesungguhnya kami akan dihukum dengan sebab apa yang kami ututur dan cakapkan? Maka Nabi bersabda, sakilat ka ummuka ya Muaz, malangnya ibu kamu wahai Muaz. Wahal yakubbun nas, dan tidakkah manusia itu dicampak ke dalam neraka pada wajah mereka, aw ala manakhirihim, ataupun di atas hidung mereka, kecuali disebabkan perbuatan lidah-lidah mereka. Yang menjadikan manusia banyak ke neraka adalah lidahnya. Riwayat 2614, teruskan. Sabda Nabi SAW, apabila kamu melihat seseorang yata'ahadu, yang berulang alik. Yata'ahad maksudnya yang berulang alik. Lihat kepada Sahara, baris yang kelima daripada bawah.
yukhdimuh wa yu'ammiruh wa qila al-muradu at-taraddud. Dia berulang alik di antara rumah dan masjid untuk jaga solat. Maka berilah kamu penyaksian kepadanya bahawa itulah iman. Orang yang berulang alik ke masjid, itulah orang yang beriman. Kemudian kerana sesungguhnya Allah berfirman, innama ya'muru, sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah adalah orang yang benar-benar beriman pada Allah dan pada hari akhirat, wa aqamas salat, dan orang yang benar-benar mendirikan salat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Al-ayah sehinggalah ke akhir hayat. Bab yang ke-9 berkenaan tentang orang yang meninggalkan salat. 2615. Terus daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bainal kufri, perbezaan di antara kufur dan iman, tarkus salah, adalah meninggalkan salat. Mudah-mudahan Allah menjadikan setiap daripada kita dapat menjaga solat. Kita sambung riwayat 2616 pada malam nanti, insya-Allah jam 12.30 malam. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jumpa lagi insya-Allah.